kembali ke muka surat 18, tengok terjemahannya. Bab perintah beriman kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, dan ajaran-ajaran agama, di samping berdakwah kepadanya, bertanya tentangnya, mengingatinya, serta menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Ibnu Abbas meriwayatkan, katanya, pernah satu rombongan Abdul Qais mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini suku Rabi'ah, suku Mudar yang masih kafir, berada di antara tempat kami dan tempat anda. Karena itu kami tidak bebas mengunjungi anda, yakni untuk mempelajari agama, kecuali pada bulan haram. Berilah kepada kami tugas untuk kami laksanakan, dan mengajak pula orang-orang yang tidak datang bersama kami turut melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menyuruh kamu melakukan 4 perkara dan melarang kamu daripada 4 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian baginda menghuraikannya dengan berkata, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, membayar zakat. Dan keempat, memberikan 1/5 daripada harta rampasan perang yang kamu perolehi. Aku melarang kamu daripada arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan hijau, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tar. Hadis yang ke-15, Abu Jamrah meriwayatkan, katanya, dahulu aku bertugas sebagai juru bahasa Ibnu Abbas dengan orang ramai. Tiba-tiba ada seorang wanita datang bertanya beliau tentang Nabi Al-Jab, yang sejenis minuman keras. Jawab beliau, sesungguhnya rombongan Abdul Qais pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, siapakah rombongan atau kaum itu? Mereka menjawab, Rabi'ah. Baginda pun berkata, selamat datang kepada kaum atau rombongan yang datang dalam keadaan tidak terhina dan menyesal. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menempuh satu perjalanan yang sukar, lagi jauh untuk menemui anda. Di antara tempat kami dan tempat anda terdapat kawasan perkampungan golongan kafir Mudar. Kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Oleh itu berilah kami suatu panduan yang nyata untuk kami sampaikannya kepada orang-orang yang tidak datang bersama kami, agar kami semua dapat memasuki syurga. Beliau, yakni Ibnu Abbas, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Beliau menyambung lagi, baginda telah menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Lalu bertanya, tahukah kamu apa itu beriman kepada Allah? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baginda bersabda, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, serta menyerahkan 1/5 harta rampasan perang, yakni kepada pihak pemerintah. Baginda SAW telah melarang mereka daripada arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan tanah, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tar.
Itu dua hadis yang kita baca tadi di bawah tajuk Babul Amri bil Iman billah Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Di bawah tajuk itu ada dua hadis yang telah kita baca tadi. Tajuk yang kita baca tadi dan terjemahkan adalah tajuk yang popular yang terdapat di dalam syarah Imam Nawawi. Imam Muslim tidak sempat sebenarnya membuat tajuk sahihnya untuk sahihnya. Tajuk di dalam kitab Sahih Muslim dibuat oleh orang lain. Yang popularnya ialah tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi, sebab syarah itu yang tersebar dengan meluas. Padahal syarah Muslim itu banyak, bukan satu ni saja, banyak. Yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim itu adalah ulama-ulama daripada pelbagai mazhab. Ada yang bermazhab Malik, kalau Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan lain-lain. Oleh kerana syarah-syarah yang lain itu tidak popular di kalangan umum, jadi mereka tidak mengetahui tajuk untuk Sahih Muslim ni selain daripada yang terdapat di dalam syarah Imam Nawawi. Seolah-olahnya itu tajuk yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri, padahalnya tidak begitu. Kita kena maklumlah, yang belajar Sahih Muslim ni kena maklum dari awal-awal lagi bahawa tajuk ni bukan tajuk Imam Muslim sendiri. Dengan sebab itulah kalau kita baca di dalam syarah-syarah Muslim yang lain, kita akan dapati berbeza daripada yang kita kemukakan di sini. Misalnya Al-Ubbi, ini salah seorang pensyarah Sahih Muslim. Ramai, banyak, puluh-puluh syarah ni Muslim ni pun, tapi tidaklah sampai ke tahap Bukhari. Syarah Bukhari, kalau syarah Bukhari sampai 100 lebih syarahnya. Kalau Muslim tak sampailah ke tahap tu, tapi berpuluh-puluh juga. Antaranya kalau dalam syarah Al-Ubbi begini bunyi tajuknya, Ahadith Wafdi Abdul Qais. Itu saja tajuk. Tajuk ni dua hadis, Ahadith Wafdi Abdul Qais, iaitu hadis-hadis rombongan Abdul Qais. Kalau kita baca tadi kan, hadis yang ke-14 dan 15 menceritakan rombongan Abdul Qais yang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka supaya melakukan 4 perkara dan melarang daripada 4 perkara. Jadi hadis-hadisnya di sini letaknya. Kalau pensyarah Sahih Muslim yang lain, As-Sanusi, macam lain pula tajuk dia buat. Gini bunyinya, Babul Amri bil Iman billahi azza wa jalla wa Rasulih. Itu saja. Bab beriman kepada Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Jadi dua hadis yang kita baca tadi berada di bawah bab itu. Kalau Al-Qurtubi, ini pun salah seorang pensyarah Sahih Muslim juga, tajuk yang dibuatnya begini, Bab itlaq ismil iman ala ma ja'alahu fi hadis Jibril Islam. Itu tajuknya. Ini bab menyebutkan iman sebagai Islam seperti mana yang tersebut di dalam hadis Jibril. Maknanya di sini dalam hadis ini Nabi ceritakan tentang iman, tetapi apa yang diceritakan tentang iman itu betul-betul Islam yang terdapat di dalam hadis Jibril. Yang Jibril tanya apa itu Islam, begini-begini. Apa itu iman, begini-begini jawabnya. Dan apa itu ihsan, begini-begini jawabnya. Apa tanda-tanda kiamat, itu hadis Jibril itu.
Jadi dalam hadis Jibril itu, apa yang dikatakan Islam, yaitu sembahyang 5 waktu, berpuasa dan sebagainya, rukun Islam itulah. Di sini disebutkan sebagai iman. Jadi seseorangnya, iman dan Islam itu adalah dua perkataan yang searti, sama maknanya. Oleh kerana perhubungan dan berkaitan di antara iman dan Islam itu sangat rapat dan saling memerlukan, tidak boleh dipisahkan, maka kadang-kadang Islam disebut Islam tapi maksudnya iman, kadang-kadang disebut iman tapi maksudnya Islam. Begitu. Itu sebabnya Al-Qurtubi membuat tajuk begitu. Dia kata di sini disebutkan iman kepada apa yang disebutkan sebagai Islam di dalam hadis Jibril. Di sini disebut iman kepada apa yang disebutkan sebagai Islam di dalam hadis Jibril. Jadi sudah kita tengok 4 orang pensyarah Muslim berbeza-beza dalam mengemukakan tajuk bab ini, sesuai dengan apa yang mereka fikir lebih munasabah. Sebab Imam Muslim tidak sempat buat tajuknya sendiri. Jadi kitab dia itu tajuknya dia kira nak buat kemudian, dia susun dulu hadis. Tapi kalau kita perhatikan, hadis itu memang tersusun, cuma tajuk saja belum letak. Hadis itu kalau kita perhatikan memang teratur, sudah siap dah diatur dia, cuma belum sempat buat tajuk saja. Jadi bila orang kemudian datang, dia tengok sudah teratur dia. Ini hadis ni sesuai dengan tajuk ini, dia buatlah. Orang lain fikir lebih sesuai dengan ini, mereka bebaslah buat. Sebab Imam Muslim tak ada buat. Berbeza dengan Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain lagi, yang mana tajuk-tajuk yang terdapat di dalam kitab-kitab itu semuanya dibuat oleh pengarangnya sendiri. Kalau soal tajuk ni, tak ada dalam kitab-kitab hadis ni yang boleh menandingi Sahih Bukhari. Tajuk yang dibuat oleh Bukhari itu tak boleh lawan. Tak ada satu pun kitab hadis mengikut pengesahan, pengakuan ulama-ulama hadis seluruh dunia dari dahulu sampai sekarang. Mereka mengatakan tidak ada satu pun kitab hadis yang tajuknya dapat menandingi, menyamai pun tak ada. Apatah lagi nak mengatasi, melebihi tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Sebab tajuk bab yang dibuatnya itu sangat hebat, sangat hebat. Kalau saudara-saudara sekalian baca sekurang-kurangnya yang saya telah buat, ya, kalau baca yang Arab tu banyaklah, seperti yang saya sebut tadi, 100 lebih. Tapi dalam syarah-syarah tu ada yang bincang tentang tajuk, ada yang tak bincang. Sekurang-kurangnya kalau tengok apa yang saya buat, tengok macam mana perbincangan tentang tajuk-tajuk, panjang. Dan banyak sekali sudut kita kena tengok. Sebab di situlah Imam Bukhari menyimpulkan segala ilmunya, kebijaksanaannya dan kepakarannya, dia kumpulkan di dalam tajuk itu. Kalau nak tahu apa pun fikrah Imam Bukhari, pendapat dia, ijtihad dia, pandangannya, dan pengamatannya, kehalusan pengamatannya terhadap hadis, boleh tengok di dalam tajuk. Memang hebat. Dengan sebab itulah ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang membahagikan Bukhari itu kepada dua perkara yang besar perlu dihadapi apabila seseorang nak membincangkan tentang Bukhari. Satunya tajuk dia, yang kedua kandungan hadis yang terkandung di dalamnya secara berasingan. Sampai begitu sekali. Dan kalau kita baca, ikuti perbahasan tentang tajuk yang dibuat oleh Bukhari itu berdasarkan kajian ulama-ulama kemudian sampai sekarang ni, memang nampak hebat. Bukhari adalah satu keajaiban, satu kitab yang memang ajaib. Patutlah, kalau dahulu kita sudah tahu dah Bukhari memang lebih kan daripada tokoh-tokoh hadis yang lain, memang lebih.
Bukhari dan Muslim selalu disebut-sebut, terutamanya Bukhari. Tetapi kalau kita tidak belajar sendiri, kita tak akan nampak, kita tak akan rasa lebih lagi daripada itu. Kita cuma nampak memang dia nombor satu, memang dia paling hebat. Tetapi di mana letak kehebatannya, kepakaran dia tu macam mana, kita nak tengok. Tak boleh kalau kita tak belajar. Kalau bila kita belajar, baru kita tahu memang istimewa sangat. Barulah kita akan katakan patut pun ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang begitu menyanjung, begitu memuji kitab Bukhari itu, patut pun baru kita berasa begitu. Kalau saya rasa orang lain yang baca pun dia akan berasa begitu, apalagi saya sendiri yang buat kerja sedikit sebanyak, buat kerja tapi belum selesai, sedikit baru buat, lagi terasa. Kita ingat semua apa yang guru-guru kita kata dahulu, ingat semua. Antara yang dia kata, kamu kalau buat kerja Bukhari ni, kamu akan nampak setiap kali kamu baca, kamu akan dapat satu benda baru. Satu yang dia sebut. Antaranya lagi, kalau kamu buat kerja untuk Bukhari ni, kamu akan dapat sesuatu yang sebelum itu kamu tak terfikir dapat, kamu tak terlintas pun. Tiba-tiba bila kita tumpu, dia akan dapat benda-benda. Saya akui memang betul, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya akui apa yang dikatakan oleh guru-guru itu memang betul. Jadi itulah keistimewaannya Imam Muslim. Kalau nak dikirakan anak murid Bukhari, kalau dia buat tajuk, kalau dia buat sendiri, tak tahulah macam mana. Ini yang orang-orang lain buat pun bukan main banyak, tapi kita tak dapat tengok yang dia tu sendiri. Sebab dia pun meninggal dunia ke dalam mengejut juga. Imam Muslim ni mengejut sebenarnya. Dia sihat-sihat, dia dalam keadaan sihat, tapi oleh kerana terlebih makan, ini ceritanya lah, sejarahnya, terlebih makan sebab dia terlalu lapar. Terlalu lapar dalam kajian, tenggelam dalam kajian, buat kajian, dia lupa makan. Sampai lapar, dia keluar tanya isteri dia, ada makanan? Tak ada makanan. Begitu, hidupnya susah, ada makanan, dia masuk lagi, buat kajian lagi, tanya lagi, tak ada makanan. Tak apalah. Kemudian isteri dia pun cakap sudah ada makanan. Sekarang ni ada orang bawakan buah kurma, buah tamar. Imam Muslim pun dia bawa kapit buah tamar tu ke dalam bilik dia, bawa dalam bilik dia sambil dia buat kajian. Dia makan, dia tak sedar habis satu kapit. Dia tak sedar. Itulah yang membuatkan dia sakit perut. Lepas tu sakit perut, itulah yang membawa dia mati. Itu kisahnya. Kalau dia tenggelam, dia tak sedar diri. Bukan senang sebenarnya nak membuat kajian apa-apa ni, kadang-kadang memang gitu. Kalau kita tengok sejarah-sejarah ulama dahulu, hebat. Dia bila buat kajian tu, dia tenggelam, tak sedar. Itu Imam Muslim. Antara contoh yang dapat kita sebut lagi, misalnya Ibnu Taimiyah. Kalau Imam Muslim tu dia kahwin juga, dia ada anak juga. Kalau Ibnu Taimiyah tak kahwin langsung. Dia ni tak sedar, bila dia buat kajian, dia baca buku dia, bila dia menulis, dia tak sedar. Jadi isteri tak ada, yang ada mengingatkan dia masa makan abang dia. Abang dia mengingatkan dia makan. Kalau tidak, dia tergelap dalam kajian dia. Pelik-pelik ulama-ulama dulu kan. Patut pun dia mengarang begitu banyak mana. Dan kalau kita fikir pun dengan kuasa biasalah, kemampuan dia tak dapat benda macam tu. Allah SWT bagi kepada dia setelah dia orang kata istighraq, tenggelam dalam kajian itu. Dan nak sampai ke situ bukan senang. Ibnu Taimiyah dan ramai lagi yang lain-lain. Imam Sa'lab misalnya, ahli nahwu yang terkenal itu. Dia pergi ke Pekan, tengok buku-buku kan, dia nak beli buku, dia baca dulu, dia tengok. Dia tidak sedar ada kuda liar, kuda yang terlepas kuda itu merempuh siapa saja dia ada depan, berlari, dia tak sedar dalam pasar tu orang riuh rendah, orang berlari berkeliaran,
lari. Dia duduk situ, dia tak sedar baca buku, sehingga akhirnya kuda itu merepuh dia, melayang, mati dengan sebab itu. Dia tak sedar. Begitu cara ahli ilmu betul kan, pengkaji ni memang begitu. Kalau kita tengok, ialah selingan saja, ini bukan bincang hadis, tapi nak cerita oleh kerana ada kaitan dengan Imam Muslim tu mati dengan sebab tak sedar tu kan. Jadi kita eloklah cerita sambil-sambil tu. Macam apa dia, Khalil, salah seorang bapa ilmu nahwu Arab, ilmu aruf Arab, hebat. Dia juga ahli matematik sebenarnya. Dia mengkaji satu formula matematik. Kalau ilmu aruf ni dia imamnya, imam dalam ilmu aruf, Khalil. Tapi dia juga ahli matematik. Dia sedang fikir satu formula matematik dalam masjid, pergi mari dia fikir nak memudahkan orang fikir satu formula baru. Pergi mari dia tak sedar tu tiang masjid depan dia terempuh. Sampai rebah. Rebah itulah bawa dia mati. Kalau kita baca sejarah ulama kan banyak sangat. Dalam bidang ilmu ni mereka kadang-kadang tak sedar diri. Itulah yang kita panggil imam. Khalil imam dalam bidangnya. Dia kalau pergi mana-mana, apa benda? Sebab syair-syair Arab ini yang menentukan rentak ini yang panggil apa, ini rentak apa, ini rentak apa. Dia pengasasnya. Dia ni kalau hujan menitik air pun dia jadi punca. Dapat inspirasi juga daripada situ untuk membuat rentak syair-syair. Kalau dia pergi dekat sungai, perahu tu, sampan yang kecil tu, bila bunyi dia ada, dia dapat satu idea. Dia memang jenis tu, sehingga anak dia kata dia duduk sorang-sorang dia buat gitu. Anak dia kata gila dia. Pergi dekat mak dia kata, mak ayah gila. Lalu dia buat syair. Bahawa dia tidak gila, anak dia tak faham. Keadaan dia tu memang begitu, tak sedar. Itulah kalau kita perhati sejarah ulama-ulama memanglah hebat. Patut pun dia jadi seorang tokoh besar. Memang begitu keadaan. Tak apalah, ini cerita Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ringkas ceritanya, tidak buat tajuk sendiri dalam kitab-kitab dia ni, dia tak sempat. Kalau kita perhati Imam Bukhari sendiri pun, dia buat tajuk berselera, sana sini dia buat. Dia sudah kumpul lama. Kemudian bila dia nak susun, dia pergi duduk di masjid Nabi SAW, antara mimbar Nabi dengan rumah Rasulullah SAW yang kemudiannya jadi kubur Nabi SAW. Dia duduk di situ, baru dia susun. Jadi, kalau dia tak sampai ke masa tu, kita tak dapat lah. Tapi dia sempat sampai masa tu, dia sudah susun dah sendiri dia, secara berasingan, tapi tidak atur secara muktamad kita. Yang penghabisan dia buat di masjid Nabi SAW. Memang cermat sangat. Tak apalah, kita pergi kepada hadis. Tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi ini mengandungi banyak sangat kandungan dia. Satunya perintah beriman kepada Allah Ta'ala. Daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa Nabi SAW antara ajarannya, antara yang diperintahkannya kepada umat ialah supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Itulah yang terkandung di dalam hadis di bawah ini. Rasulnya, beriman kepada Rasulnya, itu juga kita dapat simpulkan daripada dua hadis di bawah ini. Dan ajaran-ajaran agama, sebahagian daripada ajaran agama sudah termasuk di dalam hadis ini. Di samping berdakwah kepadanya, ajaran ini bukan untuk kita sahaja, tidak, tapi kita perlu sampaikan kepada orang lain. Kalau kita perhatikan hadis di bawah ni, nampak sahabat-sahabat Nabi SAW yang pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW tu,
dia terima apa yang diajarkan oleh Rasulullah bukan semata-mata untuk diamalkan mereka sendiri, tidak, tapi mereka nak bawakan ajaran itu kepada orang lain yang tak datang, dengan maksud nak dakwah. Dan itu pun yang Nabi SAW kehendaki. Bertanya tentangnya, kita kena tanya tentang ajaran-ajaran agama kita seperti mana yang dilakukan oleh sahabat di dalam hadis ini. Mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya orang-orang yang jarang-jarang, kadang-kadang bertemu. Mereka tidak dapat bertemu setiap hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih patut mereka fikirkan apa yang paling utama untuk ditanyakan berkaitan dengan mereka. Sebab mereka hanya dapat berjumpa pada masa-masa tertentu sahaja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatinya, kemudian ingat apa yang diajar itu, ingat dengan baik. Ini juga kita boleh dapati di dalam hadis ini sebagai pengajarannya, serta menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Jadi kita kena sampaikan hadis-hadis atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tak sampai ajaran itu kepada mereka. Sesuai dengan hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballighi syahidu al-ghaibah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kena bagi tahu kepada orang lain yang tidak datang. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari rombongan Abdul Qais ini. Riwayat Ibn Abbas kata dia pernah satu rombongan Abdul Qais. Rombongan Abdul Qais. Siapa rombongan Abdul Qais? Bila kata rombongan, umumnya, secara umumnya ulama-ulama memahami bahawa ini berlaku selepas daripada tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-6 berlaku perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy. Pada ketika itu senanglah, berpeluanglah orang-orang dari kabilah-kabilah dan suku kaum yang berbagai-bagai itu untuk pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada halangan dan gangguan lagi. Jadi pada tahun yang ke-6 sampai ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar tahun itulah. Sekitar tahun-tahun itulah. Rombongan Abdul Qais. Abdul Qais itu nama satu kabilah. Baik, kita tengok ada nota di situ, nota 66. Golongan ini telah berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu daripada anggota kabilah Abdul Qais yang lain. Jadi kabilah Abdul Qais ini beberapa kali, beberapa kumpulan mereka pergi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka datang dengan berkenderaan seramai 14 orang. Ada yang mengatakan mereka seramai 17 orang. Mereka ialah Al-Ashaj Al-Asri. Ini sama nama dengan saya. Setengah ulama baca Al-Asri, tapi ada juga yang baca Al-Asri. Ini satu kumpulan keluarga dia. Sebagai ketua, Al-Ashaj Al-Asri sebagai ketua, Mazid bin Malik Al-Muharibi, Ubaidah bin Hammam Al-Muharibi, Sahar bin Al-Abbas Al-Murri, Amr bin Marhum Al-Asri, Al-Harith bin Shu'aib Al-Asri, dan Al-Harith bin Jundab bin Bani Aish. Setelah diselidiki buat sekian lama, hanya itu saja nama-nama yang berjaya didapatkan, nama-nama rombongan yang terlibat. Menurut Qadhi Iyad, mereka pergi kepada Nabi SAW pada tahun penaklukan Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, sebelum Rasulullah SAW bertolak ke Mekah untuk menguasai Mekah. Sebelum itu peristiwa ini berlaku, yakni pada tahun ke-8.
dipanggil Amul Wufud, tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menerima tetamu, berupa rombongan-rombongan yang pergi nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bertanya tentang Islam atau nak mendalami lagi Islam daripada pelbagai puak dan pihak. Itulah yang berlakunya. Menurut kisahnya sebelum itu, sebenarnya rombongan Abdul Qais ini sudah ada beberapa kali dah pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya menantu kepada Al-Ashaj Al-Asri ni sendiri. Sebab sebelum itu menantu dia pergi terima Islam, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pelik. Bila begitu dia pun memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia bagaimana bersembahyang dan sebagainya. Dia balik. Ni puak-puak ni tempatnya ialah di Bahrain. Bahrain sekarang ni lah. Bahrain, negara Bahrain sekarang itu. Puak-puak ni itulah tempatnya. Jadi menantu kepada Al-Ashaj Al-Asri ni, dia pergi bertemu, bila begitu dia balik. Tapi dia tidak sebarkan terus. Ini cara hikmah dia lah. Tidak sebarkan terus Islam itu, cumanya dia mengamalkan Islam secara senyap-senyap. Di dalam rumah dia ambil air sembahyang, berwudu, kemudian dia sembahyang. Jadi isteri dia ni, anak kepada Al-Ashaj Al-Asri ni, ketua kabilah ni, dia tengok apa suami dia buat. Setelah pergi kali ni, banyak sekali perubahan berlaku. Dia pun ceritalah kepada ayah dia. Cerita kepada ayah dia bahawa dia ni selepas pergi ke Madinah banyak berubah. Dia basuh, ada masa-masa tertentu dia basuh hujung-hujung anggota dia. Yang ni berwudu lah, dia cerita ke ayah dia. Basuh anggota wudu, anggota ni tubuh dia ni. Lepas tu dia berdiri, dia rukuk, menundukkan dirinya, kemudian sujud. Tak tahu saya apa dia lakukan. Lalu ini Al-Ashaj Al-Asri, mertua dia pun tanya, apa kamu buat, apa yang kamu dapati gini. Lalu dia cerita kepada mertua dia. Dia cerita. Bila begitu, ketua ni Al-Ashaj Al-Asri ni seorang yang memang bijaksana. Kalau kita dapati dalam hadis, setengah-setengah hadis tu Nabi puji dia kerana kebijaksanaan dia. Nabi puji dia. Tapi di sini tidak ada di sini. Di dalam hadis-hadis yang lain ada sebut. Lepas tu dia tertarik hati. Dia pun terus memeluk agama Islam. Dia bincang mertua dengan menantu ni, anak dia pun terus masuk Islam juga. Lepas tu dia pun fikir macam mana nak dakwah, nak sebarkan kepada kaum dia. Dia kumpulkan kaum dia, dia bagi tahu Islam ni gini. Hampir semua ikut dia. Itu cerita hebatnya yang berlaku pada ketika. Dan mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati kepada riwayat ini dan riwayat yang selepas ini, saya rasa apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad itu di sini yang saya sebutkan tadi, dia kata pergi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi ke Mekah pada tahun yang ke-8. Saya rasa tidak begitu tepat. Sebab apa? Sebab dalam cerita ni dia kata, kami terhalang oleh orang-orang kafir Mudar. Kami tidak dapat datang dengan mudah untuk bertemu dengan kamu. Jadi kami kena tunggulah musim-musim tertentu, iaitu pada bulan-bulan haram baru dapat datang. Menunjukkan pada masa ni tak ada lagi perjanjian damai. Kalau sudah ada, sudah bebas pergi lagi. Sedangkan ini dia kata ada halangan lagi. Bila ada halangan, bagi saya lebih nampak ini peristiwa ini berlaku sebelum pada tahun yang ke-6 kan. Itu lebih sesuai. Kalau selepas tahun yang ke-6, selepas perjanjian Hudaibiyah, itu sudah damai. Nak pergi mari ke mana-mana sudah senang. Tidak ada halangan daripada orang kafir, Quraisy ataupun kafir lain, tak ada. Sedangkan jelas di dalam hadis ni kita tengok ada halangan.
Jadi ini menunjukkan peristiwa ini berlaku sebelum itu lagi. Yang jadi kelirunya sebab rombongan daripada Abdul Qais ini banyak kali dia pergi. Jadi disitulah ulama-ulama ada kata yang ni tahun ini, yang ni tahun ini. Sebenarnya mereka beberapa kali pergi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi lepas itu bila Islam, ini satu rombongan pergi bertemu dengan Nabi SAW untuk mendapat panduan daripada Rasulullah SAW tentang agama Islam. Kata mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini suku Rabi'ah, suku Mudar yang masih kafir, berada di antara tempat kami dan tempat anda. Kerana itu kami tidak bebas mengunjungi anda untuk mempelajari agama kecuali pada bulan haram. Jadi tidak ada kebebasan ini menunjukkan peristiwa ini berlaku sebelum tahun yang ke-6. Saya rasa lebih kuat itu. Lebih kuat itu. Pada bulan haram. Sebab bulan haram ni orang kafir pun dia hormat. Dalam Quran kan ada sebut yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka akan tanya kau tentang bulan haram. Maksud haram itu haram berperang pada, dan haram menceroboh, merampas, merompok dan sebagainya. Sebab sebahagian daripada bangsa Arab ketika itu hidup mereka dengan merompok, menyambung. Rombongan-rombongan yang lalu-lalang untuk pergi ke sesuatu tempat, mereka tunggu. Itu cara mereka. Selain daripada itu, kalau tidak hidup dengan merompok, menyambung pun, mereka berdagang. Berdagang. Dalam perdagangan mereka pergi dari satu tempat ke satu tempat itu tidak selamat. Pasal apa? Pasal ada gangguan. Selain daripada itu, mereka selalu juga berperang. Suka berperang. Sebab sifat mereka yang keras dan berani, dendam jahiliah yang lama itu memang menebal di dalam jiwa mereka. Jadi perang ini berterusan kecuali pada bulan haram. Kerana ada saki-baki ajaran Nabi Ibrahim yang mereka terima, iaitu pada bulan-bulan haram ini kita tak boleh berperang, kita tidak boleh merampas harta orang, tidak boleh merompok dan sebagainya. Jadi mereka masih lagi mengamalkan yang itu. Cuma dalam Quran sendiri disebutkan an-nasi. An-nasi itu iaitu perbuatan mengubah, menganjak-anjak bulan itu. Sebab dia, misalnya kita kata dia nak berperang bulan, bukan bulan haram, tapi dia sikit lagi dah dia nak menang. Besok kalau dia serai lagi, boleh menang, boleh jatuh pasukan musuh tu. Tapi besok sudah bulan haram, nak buat macam mana? Dia mula ganjak, dia anjak. Jadi besok tu tidak bulan Rejab lagi misalnya, ataupun tidak bulan Zulkhadah lagi. Bulan Zulkhadah kita mula ke lusa, biar kita menang dulu. Yang ini anjak sedikit. Yang sebelah sana pun buat gitu juga. Lama-lama dia jadi bercelaru. Dia jadi bercelaru bulan-bulan Arab itu. Asalnya memang diterima sebagai bulan yang sepatutnya dihormati. Tetapi akhirnya mereka menghormati tak kena pada tempat dia, sebab sudah lari jauh. Bulan-bulan itu dialihkan oleh mereka, dipindah oleh mereka. Tetapi pada dasarnya mereka masih lagi terima bahawa bulan-bulan itu perlu dihormati, tidak boleh kita berperang padanya dan lain-lain. Pencerobohan tidak boleh dibuat. Jadi masih ada lagi itu. Bila Rasulullah SAW datang, dia tentukan, dia kembalikan semula sebagaimana yang sepatutnya. Ini bulan apa? Dengan tepat, dengan tepat. Dan daripada situlah bermula bulan-bulan kita kata Islam ni sampai sekarang ni adalah sebagaimana yang telah dibaiki
ditentukan secara tetap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada pada Fath Makkah. Jadi yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram itu, tapi di sini disebut satu bulan haram, fi syahril haram, satu bulan haram, yaitu bulan yang diharamkan padanya peperangan, pertumpahan darah dan perampasan harta benda. Yang dimaksudkan dengannya di sini ialah jenis bulan haram atau bulan Rejab. Bulan Rejab saja yang dimaksudkan di sini, ataupun jenis bulan haram. Sebab maksud di sini kalau sebut jenis, walaupun satu, dia boleh masuk banyak di dalam perkataan itu. Walaupun satu syahr, bukan ashur atau syuhur, syahr saja dia boleh masuk banyak. Sebab kita kira dia di sini sebagai isim jenis. Ini kena kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia tahulah isim jenis. Misalnya kita kata wal 'asr innal insana lafi khusr. Al-insan itu manusia. Kalau nak kira dari segi nahwunya, insan itu lafaz dia tu mufrad, menunjukkan satu. Sebab dia ada jamaknya ialah anasi. Dalam Quran sendiri dalam Quran sendiri pun ada sebut wa anasiyya katsira. Anasiyya katsira itu jamak. Jadi kalau nak kira insan di sini seorang manusia ke? Tidak. Bukan seorang manusia, semua manusia. Tapi untuk semua manusia yang ramai ini, kenapa diguna mufrad? Jawabnya itu isim jenis, digunakan sebagai jenis walaupun satu, tapi sebenarnya di bawah itu termasuk ramai. Yang manusia semuanya termasuk di bawah al-insan itu, walaupun dia mufrad. Kalau kita kata kadang-kadang kita kata susah juga kalau kata ini satu menunjukkan banyak. Itu dia kena faham dari segi bahasa Arab lah. Isim ni dia ada banyak, ada isim jenis, ada macam-macam isim. Jadi ini sebagai isim jenis. Kalau kita mungkin rasa keliru lagi, maka kalau kita perhatikan dalam tafsir disebutkan lam di situ, alif lam, al-insan, lam dikatakan lam jenis juga. Jadi tak lepas juga, boleh. Sama juga di sini dengan kata bulan haram. Walaupun dia sebut macam satu saja syahr itu, tetapi kita kena faham di sini sebagai bulan-bulan. Sebab bulan haram bukan satu, jenis bulan haram. Jenis bulan haram. Tapi boleh juga kalau kita pakai di sini dengan makna satu sungguh. Kalau satu sungguh, maksudnya ialah bulan Rejab. Sebab orang-orang Mudar ini dia lebih hormat bulan Rejab. Dalam banyak-banyak, dalam 4 bulan haram itu, yang paling dihormati, dijaga mereka sangat ialah bulan Rejab. Sebab itulah dalam hadis-hadis banyak disebutkan, dia sebut Rajabi Mudar, Rajabi Mudar, Rejab Mudar, Rejab orang Mudar. Padahalnya bulan Rejab itu bukan untuk mereka sahaja, sebab mereka lebih daripada orang lain menjangka bulan itu. Jadi kalau bulan Rejab tu kiranya puak-puak ni, puak-puak Abdul Qais ni bebas sangat lah. Sebab langsung tidak ada gangguan. Kalau bulan-bulan haram yang lain tu boleh jadi mereka pejam-pejam mata buat juga. Tapi kalau bulan Rejab ni tidak. Memang dia tidak ganggu. Boleh juga kita pakai di sini dengan makna bulan haram ni, maksudnya satu saja, iaitu bulan Rejab. Sebab mereka lebih menghormatinya daripada bulan-bulan yang lain. Orang-orang Arab semenjak zaman jahiliah lagi akan menghentikan aktiviti-aktiviti seperti menyambut dan menipu bila tiba bulan haram untuk menghormatinya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan peperangan pada bulan-bulan itu semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Ia berterusan ke zaman awal Islam sehinggalah turunnya ayat saif
ayat perang yang mengharuskan peperangan pada bulan Rejab. Bulan-bulan yang kekal haram ialah bulan yang 3 lagi, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Namun ada juga ulama berpendapat pengharaman peperangan pada bulan Rajab itu tidak pernah pun dimansuhkan sebenarnya. Yang 4 bulan ini terus dikira sebagai bulan haram. Tapi sesetengah ulama mengatakan bulan Rajab terkecuali. Yang lebih selamatnya kita pakai ke-4 bulan ini sebagai bulan haram. Itu lebih selamat. Jadi yang mengatakan bila turun ayat saif boleh perang, itu sebenarnya tidak mutlak. Tidak mutlak. Maksud sebenarnya ialah kalau orang serang kita, kita boleh bertindak balik. Tapi kita nak memulakan perang, itu kena jaga. Sebab Rasulullah SAW pun tak buat begitu. Kemudian ini termasuk dalam syariat Nabi Ibrahim, menghormati 4 bulan itu. Setengah-setengah ulama berpendapat sebenarnya 4 bulan ini dikatakan bulan haram bukan nak 4 bulan itu saja. Kalau boleh sepanjang tahun itu biar jadi aman, biar tidak jadi bulan perang. Jadi sekurang-kurangnya yang suka sangat berperang ni, yang sudah jadi daging darah berperang ni, dia boleh dihentikan dengan kita kata ini ajaran agama, ajaran Nabi Ibrahim lagi, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka akan berhenti dengan begitu. Tujuan yang sebenarnya ialah nak menanam rasa damai, aman, tidak suka kepada perang. Itu yang sebenarnya yang dikehendaki. Tetapi ia bermula dengan 4 bulan dahulu. Seperti mana tanah Arab sebenarnya bukan untuk kita ni jaga diri di situ saja. Itu sebagai satu tempat latihan supaya kita tidak menceroboh sesuka hati, sewena-wena di mana-mana pun tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan di tanah haram sekalipun, kalau di pokok tu sampai menimpa rumah orang, boleh bahaya, mengancam nyawa, boleh ditebang di tanah haram pun. Kalau binatang-binatang yang bahaya, yang berbisa, boleh dipukul. Itu kalau perlu. Apalagi kalau di tempat-tempat lain. Tapi maksud yang sebenarnya nak menanamkan sifat aman sesuai dengan iman, nak menanamkan sifat sejahtera, selamat sesuai dengan Islam, nama Islam sendiri. Itu yang hendak diterapkan melalui pengharaman bulan-bulan haram, melalui adanya apa yang dikatakan tanah haram dan sebagainya. Ini sebenarnya nak melatih jiwa umat supaya betul-betul damai, supaya betul-betul aman, tidak menimbulkan kekacauan, huru-hara dan sebagainya. Itu sebenarnya yang nak ditanamkan. Kemudian apa kata mereka? Berilah kepada kami tugas untuk kami laksanakan, dan mengajak pula orang-orang yang tidak datang bersama kami turut melaksanakannya. Jadi dia minta dengan Rasulullah SAW, apa yang patut kita buat? Kalau ada tugas, bagilah kepada kami untuk kami buat, dan kami sampaikan kepada orang lain, kepada kaum kami, kepada orang-orang yang tidak datang bersama kami turut melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, aku menyuruh kamu melakukan 4 perkara dan melarang kamu daripada 4 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian baginda menguraikannya dengan berkata, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kalau kita kira di sini, mereka ni sudah Islam dah, apa perlu cerita lagi? Ini nak ceritanya, ini tugas yang perlu kamu bawa, sampaikan kepada orang lain. Tugas utama, kerja kamu yang utama ataupun perjuangan kamu ialah menyebarkan akidah Islam. Biar orang masuk Islam. Kamu sudah masuk Islam, kamu kena dalami lagi maksud iman itu, apa tuntutan iman, apa arti la ilaha illallah,
dan apa itu arti Muhammad Rasulullah, kamu kena mendalami lagi maksudnya. Kepada orang lain yang baru nak memeluk agama Islam, inilah pembukanya dua kalimah syahadah. Cuba kita perhatikan di sini, dia sebut iman, tetapi yang dia bilang itu semuanya dalam hadis Jibril disebutkan sebagai rukun Islam. Sebab itu di Imam Qurtubi tadi kita sudah baca tadi, di dalam syarahnya tajuk dia buat sebutkan iman untuk perkara-perkara yang di dalam hadis Jibril disebutkan sebagai Islam. Mana Nabi SAW sendiri ada guna iman, tapi perincian iman itu ialah Islam. Perinciannya kalau kita perhatikan di sini begitulah. Beriman kepada Allah, kemudian baginda menguraikannya dengan berkata bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, membayar zakat. Dan keempat, memberikan 1/5 daripada harta rampasan perang yang kamu perbolehi. Ini yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada disebut di sini puasa, tapi dalam hadis yang ke-15 ada sebut juga. Para ulama mengatakan, kebanyakan mereka mengatakan ini termasuk dalam tasarruf perawi. Tasarruf perawi, tidak tersebutnya puasa di dalam hadis ini kerana perawinya tidak ingat mungkin, atau perawinya sengaja meringkaskan sebab mereka sudah jelas yang itu. Nabi SAW sebenarnya sebut juga. Sebab kalau kita kata puasa ni di awal lagi sudah difardukan. Kalau kita kata paling cepat pun sebelum tahun 6 lagi ni peristiwa berlaku. Pada masa itu puasa sudah pun difardukan. Apalagi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang lain seperti riwayat yang ke-15, di situ ada sebut Nabi SAW menyebutkan juga puasa. Adapun haji tidak disebutkan kerana pada masa itu belum difardukan lagi. Jadi di sini nampaknya tempat haji disebutkan, iaitu bagi 1/5 daripada harta rampasan perang kepada pemerintah. Jadi ini kenapa disebut begini? Adakah kaitan dengan semua orang? Tidak. Kenapa Nabi sebut begini? Kerana ada kaitan rapat dengan mereka. Itulah dalam nota yang saya tuliskan, nota 70, iaitu setelah menyuruh mereka melakukan 4 perkara, Nabi SAW menambahkan perkara yang kelima, iaitu menyerahkan 1/5 harta rampasan perang kepada perbendaharaan negara, yang di Baitul Mal, kepada pemerintah. Oleh kerana mereka berada berhampiran dengan golongan kafir mudhar, mungkin sekali mereka akan berjihad menentang golongan itu dan mendapat harta rampasan perang. Berpuasa tidak disebutkan di dalam riwayat ini kerana ada perawi yang terlupa. Bukan Nabi SAW tak sebut. Sebab kita tengok riwayat lain ada sebut. Riwayat itu daripada Ibnu Abbas juga. Bukan Ibnu Abbas yang tidak terlupa. Yang terlupa itu tapi orang lain. Jadi perawi itu dalam Mukhtasar Sahih Muslim ni tak ada disebutkan. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Muslim yang lengkap tu, banyaklah senarai perawi dia. Salah seorang daripada mereka ada terlupa. Itulah lebih baik kita katakan daripada kita kata Nabi tak sebut. Kalau Nabi tak sebut, macam mana dalam riwayat lain juga cerita tentang peristiwa yang sama, perkara yang sama ada sebut. Berpuasa tidak disebutkan di dalam riwayat ini kerana ada perawi yang terlupa untuk menyebutnya, bukan kerana ia memang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Ini kerana puasa sudah pun difardukan
2 tahun sebelum itu. Haji pula difardukan pada tahun ke-9 menurut sesetengah ulama. Jadi begitulah. Jadi ini perkara asas dalam ajaran agama Islam, yang mana kalau seseorang itu Islam, dia kena buat, kecuali yang kelima pula. Yang kelima yang dia suruh sebenarnya 4 perkara sudah selesai dah. Itu semua lah kena. Tapi yang kelima ni dia berkaitan dengan orang-orang seperti puak-puak Abdul Qais. Puak-puak Abdul Qais. Kalau kita berpeluang ataupun menghadapi peperangan dengan musuh, maka hukumnya beginilah. Kalau harta rampasan perang itu dia kena bagi 1/5-nya kepada pemerintah. Dalam Quran disebutkan Allah dan Rasul, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasul walidil qurba dan seterusnya. Itulah kalau masuk dalam perbendaharaan negara digunakan untuk apa? Disebut dalam ayat itu. Dan jelas diambil 1/5. 4 bahagian lagi itu dibahagi-bahagikan di antara tentera-tentera ataupun orang-orang yang terlibat dalam berjihad fi sabilillah. Di zaman Rasulullah begitulah caranya pembahagian harta rampasan perang ataupun ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum ghanimah, yang kamu dapat sebagai ghanimah, fa anna lillahi khumsahu, menjadi hak Allah dan Rasulnya. Kemudian bila Allah dan Rasul tak ada, dia pergi kepada perbendaharaan negara lah. Kalau disebut Allah, untuk Allah dan Rasul dalam hadis-hadis dalam Quran ini, dia pergi ke situ. Allah nak buat apa dengan harta rampasan perang itu? Dia tidak perlu. Kalau Rasul adalah keluarga dia sendiri, ada juga keperluan, dan dia tak dapat zakat, tak boleh makan hasil zakat. Tapi harta rampasan perang boleh. Harta rampasan perang boleh, keluarga dia pun boleh menerimanya. Jadi itulah salah satu sumber untuk penghidupan mereka. Yang 4 lagi dibahagikan di antara tentera yang terlibat. Tapi di zaman Sayyidina Umar, dia buat pembaharuan. Kira-kiranya ini sunnah Khulafa'ir Rasyidin. Sunnah Khulafa'ir Rasyidin, iaitu yang 4 bahagian lagi itu pun dia masuk ke dalam Baitul Mal juga, tapi akan digunakan untuk keperluan umum, untuk keperluan masyarakat. Yang paling diutamakan ialah keluarga penjual-penjual. Dia masuk situ. Kalau tidak, jadi banyak sangat orang. Kemudian ni Sayyidina Umar katalah, mengikut politik dia kata kalau dibagikan kepada tentera-tentera saja, akan terbiar berapa ramai anggota masyarakat yang memerlukan. Jadi dia buat perubahan itu. Itu antara perubahan yang dibuat oleh Sayyidina Umar terhadap harta ghanimah ataupun harta rampasan perang. Aku melarang kamu daripada arak yang diperbuat di dalam kulit labu kering, tempayan hijau, bekas kayu, dan tempayan yang disadur dengan tar. Jadi sebenarnya inikah yang dilarang dalam Islam? Kalau kita nak kira, kita ni tak ada terlibat langsung, tak ada kena-mengena langsung dengan benda ni. Tapi Rasulullah SAW bagi panduan dalam bentuk arahan ataupun larangan. Dia sesuai dengan golongan yang berhadapan dengannya, sesuai dengan mereka. Kalau golongan ini oleh kerana mereka banyak terlibat dengan pembuatan arak, dan sangat ketagih arak, orang Arab di dulu. Puak-puak ini pun termasuk antara bekas-bekas yang mereka selalu gunakan untuk buat arak. Ialah inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maksudnya ialah kamu tak boleh guna apapun bekas untuk buat arak. Tujuan sebenarnya kamu tak boleh buat arak lah, kamu sebab tak ada guna. Kamu tak boleh minum arak lah. Tetapi yang selalu digunakan oleh mereka ialah ini,
bahan-bahan ini untuk buat arak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang semua. Ajaran larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita perhatikan dalam hadis-hadisnya banyak lagi benda-benda lain, bukan ini saja, tapi disebut secara khusus kerana mereka lebih ketara terlibat dalam benda-benda ni. Nota 71, menurut Imam An-Nawawi, Nabi SAW menyebut 4 bekas ini secara khusus kerana isi kandungannya cepat berubah menjadi arak. Jadi untuk dapat arak dengan cepat, inilah alat-alat ataupun bekas-bekas yang mereka gunakan. Lalu ia akan menjadi haram, najis dan hilang nilainya. Bekas tak boleh digunakan. Kalau dibuangkan arak tu, bekas itu najis. Dan arak tu sendiri pun tak ada guna juga, kita orang Islam tak boleh minum. Maksudnya Nabi SAW melarang mereka daripada meminum arak. Itulah. Mungkin juga ada orang akan meminum isinya tanpa menyedarinya telah berubah menjadi arak. Baginda tidak melarang menyimpan nabit di dalam bekas kulit kerana ianya lembut dan nipis. Tidak sukar untuk mengetahui adakah isi di dalamnya telah berubah menjadi arak atau belum. Selain itu, biasanya ia akan pecah apabila isinya telah berubah menjadi arak. Ini kalau bekas dari kulit. Sebab itu Nabi tak sebut. Tapi kalau bekas-bekas tadi, selain daripada dia cepat menjadi arak tu, dan boleh mengelirukan. Mereka tidak guna untuk arak saja, untuk benda-benda lain juga. Jadi boleh mengelirukan orang yang mungkin tak sedar terminum jadi mabuk. Itu sebab dilarang. Kalau yang dalam kulit itu boleh dikesan dengan mudah, dia sudah jadi arak atau tidak. Sebab itu Nabi SAW tak sebut. Menurut jumhur ulama, larangan menggunakan bekas-bekas tersebut kemudiannya dimansuhkan antaranya oleh hadis berikut, yaitu Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah wa nahaitukum an nabidhil jar fantabidhu fi kulli wi'a'in wajtanibu kulla muskir wa nahaitukum an akli luhumil adahi ba'da thalathin fakulu wa tazawwadu waddakhiru. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dahulu aku pernah melarang kamu menziarahi kubur. Pergilah berziarah kubur kerana ia mengingatkan akhirat. Aku pernah melarang kamu daripada air perahan yang diperang di dalam tempayan-tempayan tertentu. Peranglah di dalam tempayan mana sekalipun, tidak jadi masalah. Jauhilah segala yang memabukkan. Aku juga pernah melarang kamu daripada memakan daging-daging binatang kurban selepas 3 hari. Makanlah, berbekallah dan simpanlah daging-daging itu. Tetapi menurut sesetengah ulama, ia tetap terlarang. Antara tokoh yang berpendapat begitu ialah Malik, Ahmad dan Ishaq. Jadi setengah ulama kata tak boleh guna bekas kata itu, sudah masuk. Berdasarkan hadis tadi lah antaranya. Nabi suruh boleh guna, yang tak boleh yang nak buat arak bukan bekas itu. Bukan kita bermusuh dengan bekas itu. Yang kita bermusuhnya, yang kita tidak sukanya arak yang dibuat di dalam itu. Tapi kalau kita nak simpan air perahan, jus, apa-apa, kita nak simpan dalam bekas itu, tak sampai ke peringkat dia jadi arak, itu tak mengapa, dibenarkan kemudiannya. Tapi di peringkat awal, guna bekas itu pun dia tak benar. Yang sebenarnya maksud dia tak mahu arak tu, tak benar arak tu, tapi untuk supaya mereka terus menjauhinya, meninggalkannya. Itu caranya Rasulullah SAW lakukan, iaitu dia larang daripada menggunakan bekas itu sendiri. Banyaklah contoh-contoh yang lain. Misalnya yang Rasulullah SAW nak sebenarnya ialah sifat sombong itu tidak ada di dalam jiwa kita. Salah satu sifat sombong yang
cara nak menyatakan sifat sombong yang dipakai oleh orang-orang Arab dahulu, iaitu dengan melabuhkan pakaian sampai ke bawah buku lali. Jadi Nabi SAW kata tak boleh. Itu ahli neraka yang pakai pakaian di bawah daripada buku lali. Yang sebenarnya dia nak hapuskan, yang dia tidak nak, yang sifat sombong itu, sifat membesarkan diri, menunjuk-nunjukkan pangkat dan kedudukan, itu sebenarnya. Bukan dia bermusuh dengan pakaian itu, kena pakai pada paras mana, itu tidak penting sebenarnya. Sama juga dengan ini. Jadi di peringkat permulaan dia kata memang tak boleh guna bekas-bekas. Yang sebenarnya dia ialah tidak menyimpan arak, tidak minum arak, itu yang sebenarnya. Buktinya kemudian dia kata boleh guna bekas mana-mana pun boleh, kalau tidak maksud untuk buat arak. Kita sudah tahu berapa hari boleh jadi arak. Jadi sebelum itu kita boleh gunalah kalau tidak jadi arak. Ini keluasan pula. Jadi yang sebelum itu dilarang itu mansuh, kata ulama. Ada juga ulama mengatakan tidak mansuh, mana terus berlaku. Terus berlaku sampai kemudian mana tak boleh guna bekas itu. Tapi rasanya tidak sesuai begitu. Sebab tidak semesti bekas-bekas itu hanya digunakan untuk arak. Buktinya dalam hadis tadi boleh kita nak simpan air perahan yang lain kalau tidak sampai jadi arak. Apa maknanya hadis itu? Jadi kita bolehlah seperti di suatu peringkat Nabi SAW melarang sahabat-sahabat dia pergi ziarah kubur. Sebab bila pergi ziarah kubur banyak perkara yang tidak baik dilakukan. Perkara-perkara jahiliah berlaku di perkuburan. Nabi SAW tak benarkan. Kemudian bila sahabat-sahabat ini mendapat banyak dah pengajian ataupun pengajaran daripada Rasulullah SAW, mereka tahu bagaimana kita nak berhadapan dengan kubur, sikap kita, kepercayaan kita semua jelas semuanya, dia benarkan. Sebelum pada itu dia tidak benar kalau perempuan tu pergi dia meraut di kubur. Dia menarik-narik rambut, mengoyak-ngoyak baju, meratap pula di atas kubur. Itu sebenarnya dia tak bagi pergi di peringkat permulaan. Tetapi setelah ajaran Islam itu mantap, betul-betul difahami oleh sahabat-sahabat, dia kata tak apa. Bahkan pergi ke kubur itu boleh mengingatkan akhirat, boleh mengingatkan mati. Ada sudut kebaikannya. Sudut tidak baiknya sudah tidak dilakukan lagi oleh orang Islam. Yang adanya baik saja. Kalau begitu boleh. Itu ceritanya. Dan sebelum itu Nabi Ziljad, Nabi air perahan yang disimpan di dalam bekas-bekas tadi Nabi pernah larang. Tapi lepas itu kata dia, setelah semua sudah benci kepada arak, tak terliur lagi kepada arak, tak nak lagi arak, tak apalah, bukan kita bermusuh dengan bekas. Bekas itu boleh digunakan untuk lain-lain maksud, untuk menyimpan air, untuk menyimpan air perahan, tapi bukan dengan maksud buat arak. Itu boleh kita gunakan. Jadi kita nampaklah Nabi SAW ni ada ketika-ketika tertentu dia larang tu ada maksud di sebaliknya. Dan kita kena pastikan apa maksudnya. Kadang-kadang kalau kita tak pergi kepada maksud itu, kita terkelirulah. Kita duk pakai yang zahir, duk pakai yang zahir itu. Misalnya kita kata tak boleh dah guna bekas-bekas, padahal tak ada kena-mengena dengan arak pun bekas itu. Yang kemudian orang buat, kenapa tak boleh? Apalagi dalam keadaan ada hadis-hadis ni, kita kata boleh lah. Jadi kalau ada pun ulama yang kata tak boleh, kira-kira dia tak mahu ada kenangan pun, lupa terus, benci terus. Sebab ini akan mengingatkan kembali kepada arak. Jadi orang-orang yang pernah merasai arak, tua dengan arak, boleh jadi dia akan terkena, teringat, akan jadi terliur. Jadi kalau boleh kita kata dalam mimpi pun tak mahu datang. Sama macam tu orang Islam ni kena benci kepada benda-benda yang diharamkan itu. Yang ketiganya, Nabi SAW pernah melarang daripada makan binatang kurban lebih daripada 3 hari. Dia tak bagi simpan, makan setakat 3 hari saja. Kalau ada lebih-lebih, bagilah kepada orang lain, bagi kepada orang lain. Itu di peringkat permulaannya. Tetapi lepas itu Nabi SAW kata tak apa, lepas 3 hari makan lagi, betul. Nak simpan
nak berbekal, bawa ke mana-mana pergi, lebih daripada 3 hari, 15 hari, sebulan pun boleh. Yang tak boleh tu satu ketika dahulu. Kenapa? Sebab pada masa tu orang susah. Jadi kena habiskan cepat. Kena habiskan cepat, kena bahagikan cepat-cepat kepada orang-orang yang memerlukan. Dalam keadaan macam kita sekarang, orang Islam ramai yang melakukan kurban, dan kita ada peti, freezer pula bukan yang kecil, satu bangunan tu boleh nak simpan sebanyak mana pun boleh, nak simpan 2 tahun pun boleh. Lagilah boleh. Inilah maksudnya. Yang tak boleh tu kalau jadi rosak sampai kita buang saja, itu tak boleh lah, lebih daripada 3 hari. Sebab tidak ada kepandaian misalnya nak cara nak menyimpan tu. Kalau macam kita sekarang nak sejuk beku, sejuk beku tu dia tak rosak selama mana pun. Jadi bila tidak rosak, kita boleh fikir kepada saudara-saudara kita yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, semua kenyang, semua apa orang kata, geduk, perut buncit, makanan banyak sangat, makan kuat. Saudara-saudara kita di dunia lain, alangkah ramainya, kepala lututnya lebih besar lagi daripada paha dia, kesian, kebuluran, mati kebuluran. Jadi inilah rasanya dengan adanya panduan daripada Rasulullah SAW, boleh simpan lebih daripada 3 hari kalau kita dapat simpan, kalau tidak jadi membazir. Apalagi kalau kita fikir untuk saudara-saudara kita seluruh dunia, dengan kepandaian sekarang ini, dengan adanya kilang, pemprosesan makanan, macam-macam caranya dibungkus dalam tin, boleh dihantar mana saja. Dan tentu sekali saudara-saudara kita yang duduk jauh tak akan mengenangkan kita, akan timbul rasa persaudaraan Islam sejagat, itu akan timbul kalau kita buat benda-benda macam ni. Itulah cara yang Rasulullah sebut, ringkas saja, tetapi kita boleh gunakan apa yang disebut oleh Nabi SAW itu untuk faedah umat Islam seluas-luasnya. Kalau dahulu mungkin orang tak terfikir, sekarang ni boleh. Sebab apa makan daging banyak-banyak sampai darah tinggi, lebih banyak. Baik lagi kita simpan. Tapi benda ni sekarang ni baru ada sedikit sebanyak yang buat. Dulu tak nampak. Dia ingat kurban ini untuk orang setempat saja. Tidak mesti begitu. Seperti zakat lah juga. Kalau orang setempat itu sudah lebih daripada mencukupi, dia boleh pergi lagi keluar, boleh dibawa keluar. Sebab ini untuk umat Islam. Umat Islam barulah nampak persaudaraan Islam tu, barulah nampak umat Islam terbela di mana-mana. Dan orang kafir akan fikir, tengok persaudaraan Islam, orang Islam betapa baik, bagus, beribu batu, berapa lautan jauhnya dipisahkan oleh berapa lautan, tapi mereka ingat kepada saudara mereka di tempat-tempat yang lain dengan cara kita buat macam tadi. Kalau kita packing dengan sempurna, dengan baik, kita buat sardin misalnya, yang sekarang dia buat dalam tin tu, boleh tahan berapa lama, dan daging itu tidak terbiar, berguna sepanjang tahun. Orang miskin macam mana pun, kalau kata Islam, dia akan dapat menikmati daging itu. Daging yang dikorbankan oleh saudara dia serata dunia. Cuba kita fikir macam ni kan, nampaklah kehebatan Islam, ajaran dia itu bersifat sejagat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni benda-benda begini sempit, sempit jadi tak nampak, jadi membazir. Baiklah, antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, sekiranya ilmu agama tidak ada di sesuatu tempat, orang-orang di situ perlu bermusafir untuk mencari dan membawanya pulang ke tempatnya. Ini ajaran Islam. Kalau kita tengok dalam hadis ni kan, tak ada orang yang lebih pandai di tempat dia, lebih kurang sama saja yang Islam. Jadi mereka tengok dari semasa ke semasa pergi bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah, terpaksa kena mengembara, berantau jauh. Kalau zaman itu jauh lah tu kiranya, berapa lama daripada Bahrain nak sampai ke Madinah, tapi mereka pergi. Dan Nabi SAW dari semasa ke semasa
memberi panduan, pedoman dan bimbingan kepada sahabat-sahabat yang berada jauh. Cuba kita tengok, pergi belajar. Dan ini sebenarnya sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran pun disebut gitu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Misalnya kalau kita baca dalam ayat ini, berperang tu, orang nak pergi belajar ilmu agama ni dia dikecualikan daripada perang. Sehingga dikatakan tidak semua orang-orang mukmin itu kena keluar berperang. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Bukan semua orang-orang mukmin itu kena keluar berperang. Bahkan kena ada satu golongan daripada mereka yang keluar juga daripada rumah, pergi merantau untuk mendalami ilmu agama, mendalami tafaqquh. Tafaqquh ni bukan belajar fardu ain, tidak, mendalami ilmu agama. Kemudian bila mereka pulang, mereka ancam bagi peringatan kepada kaum dan bangsa mereka. Cuba perhatikan dalam Quran ini. Itulah sebab kita kalau pergi belajar jauh-jauh, pandai-pandai balik, ingat kepada bangsa sendiri, kepada kaum sendiri, balik membimbing mereka, beri pengajaran agama kepada mereka. Sebab ini adalah perintah Allah. Waliyunziru qaumahum, waliyunziru qaumahum. Hendaklah mereka bagi peringatan kepada kaum mereka. Apa yang boleh membahaya, mengancam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat, itu kena bagi tahu kepada mereka apabila pulang. Maknanya pergi jauh ni, pergi belajar jauh, apabila pulang itu mudah-mudahan mereka berhati-hati, berwaspada, sentiasa beringat dalam kehidupan ini, tidak leka. Itu tujuannya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, perhatikan sekian banyak hadis, semuanya dakwah perlu disampaikan kepada orang di tempat kita pula. Di tempat kita, bila kita balik, jangan duduk diam, jangan senyap, kena sebarkan ilmu tu. Itu anjuran kalau kita perhatikan di sini. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, saya teringat kepada salah seorang pejuang Islam, tokoh Islam yang hebat di zaman ini, dan telah dibunuh oleh golongan Syiah dengan bom. Dia tidak tembak, sebelum itu dia tembak tak kena. Jadi dia fikir kena bom baru jadi. Ustaz Ihsan Ilahi Zahir di Pakistan tu kan, berapa banyak kali kerajaan Arab Saudi sudah jemput dia pergi mengajar di sana. Sebab dia lepasan Madinah juga, dia pernah belajar di Madinah. Ajak dia pergi mengajar di sana, tapi dia kata tidak. Dia sudah fikir, dia ingat bangsa dia lebih memerlukan sumbangan dia, khidmat dia. Sebab di Madinah, di tanah Arab sudah banyak ilmu, panduan ulama-ulama ramai. Di negeri dia banyak masalah, jadi dia pun kena pulang duduk di negeri dia, berkhidmat di negeri dia. Itu jawapannya. Dia tidak cari kesenangan hidup, tidak. Kalau nak kesenangan hidup lumayan, memang pergi sana, tapi dia tidak begitu. Akhirnya dia dibom dan meninggal dunia. Itulah Asy-Syahid Ihsan Ilahi Zahir, seorang yang memang hebat. Salah seorang tokoh lah kalau zaman sekarang ni, luar biasa kebijaksanaannya itu. Dia tidak dapat diselamatkan walaupun kerajaan Arab Saudi menghantar kapal terbang khusus raja punya untuk bawa dia ke Riyadh mendapat rawatan di sana setelah dibom, tapi tak berjaya sebab dia mati. Tapi hasratnya nak dikebumikan di Madinah, nak dia ni dikebumikan setanah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercapai. Sebab dia selalu sebut dia nak mati di Madinah, dikebumikan di Madinah. Memang itu tercapai. Allah SWT bagi, padahal dia kena di Pakistan jauh. Kehendak dia itu tercapai. Lalu dikebumikan di perkuburan Baqi, Ihsan Ilahi Zahir. Itu jawapan dia. Dia nak balik kepada negara dia, bangsa dia, lebih memerlukan khidmat dia. Ini kalau kita perhati macam sama lah ni, sama. Dalam Quran, dalam hadis, lebih kurangnya sahabat-sahabat tu kata, kita nak dapat, bila kita dapat, kita sendiri nak guna dan nak bagi tahu kepada orang yang tidak datang. Baiklah.
ilmu agama mesti bersumberkan Allah dan Rasulnya. Mesti begitu. Itu rujukan utama. Yang ketiga, orang-orang Islam tidak dibenarkan berperang pada bulan-bulan haram. Demikianlah juga dengan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Mereka sangat jaga bulan-bulan haram itu. Yang keempat, tetamu haruslah dilayan dengan baik, seperti mana Rasulullah SAW melayan tetamu ni daripada rombongan Abdi Qais. Yang kelima, di dalam agama Islam terdapat suruhan dan larangan. Dalam hadis ini disebutkan sebahagian daripadanya. Yang keenam, untuk golongan yang baru menerima Islam atau baru mempelajarinya adalah lebih elok dimulakan dengan permasalahan akidah yang utama serta masalah halal haram yang asas, terutamanya yang melibatkan urusan harian. Itu perlu disampaikan dahulu. Jangan nak sampaikan semua sekali. Yang remeh-temeh pun nak sebut juga tak perlu. Yang asas dulu, terutamanya akidah. Cuba kita tengok sini disebut akidah itu yang mula-mula sekali. Yang ketujuh, sekiranya suatu perkara itu haram, apa yang membawa kepadanya serta menimbulkan selera dan minat kepadanya juga haram, atau setidak-tidaknya perlu dielakkan. Itulah panduan daripada hadis. Yang ke-8, arak tidak akan menjadi halal walau diperang dengan apa cara sekalipun, selagi ianya memabukkan. Kalau memabukkan, tak boleh. Peranglah dalam bekas apa pun, selain daripada yang disebut oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah ini pun semua termasuk juga. Yang ke-9, salah satu bentuk pendapatan kerajaan Islam ialah harta rampasan perang. Ini yang perlu dimasukkan kepada Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Jika ada peperangan lah, kalau tidak ada, tak ada. Yang ke-10, orang-orang Islam yang berperang dengan orang-orang kafir dan mendapat rampasan perang daripada mereka haruslah menyerahkan 1/5 kepada kerajaan Islam yang memerintah ketika itu. Itulah antara pengajarannya. Rasanya kita baca 2 hadis tadi, tapi yang kedua itu tak sempat dah. Masa pun kita sudah lewat. Jadi hanya sekadar itulah untuk hari ini. Yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung semula lah lain kali. Sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ada apa-apa kemuskilan sebelum kita tutup? Ya. Kalau kita berjual beli, contoh kan kawasan-kawasan ni ada just khidmat mana dia ada jual Arab. Jadi bagaimana hukum kita masuk kedai yang ada jual Arab tu, dan yang tukang jual tu pun yang Malaysia apa tu, orang Islam. Apakah status dia kerja di situ dan kita masuk, walaupun kita masuk kita beli air dan sebagainya. Yang kedua, yang korban yang jualan seperti tadi, dalam situasi sekarang di mana sesuai kita lakukan korban, sama ada kita serah pada syarikat-syarikat tertentu yang dibuat di luar negara di tempat yang miskinnya tinggi, ataupun kita buat di tempat kita. Ya. Yang pertama, persoalan kita membeli di kedai yang menjual benda haram, termasuklah Arab. Kalau Arab saja ataupun lain-lain ada bercampur baur, itu dari segi keharusannya, kalau yang kita beli itu untuk kita tu halal, tidak jadi masalah, memang boleh, tidak haram. Cuma kalau dari segi semangat Islam, kalau kita ada pilihan lain, lebih baik kita beli, terutamanya dengan nama Islam, ataupun kedai yang tidak ada itu. Sekurang-kurangnya tak menjadi pengajaran kepada kedai-kedai itu untuk nak jaga pelanggan Islam ni. Dia berfikir banyak kali nak menjual benda-benda macam tu, sebab orang Islam tak pergi. Tapi dari segi fake-nya, kalau kita beli di kedai macam tu, benda yang halal, memang halal untuk kita. Cuma dari segi siasat mungkin tidak bijaksana
kalau kita terus membeli di situ dalam keadaan ada pilihan yang lain. Sekurang-kurangnya dengan tindakan kita tu memberi ancaman ataupun menakutkan mereka untuk jual itu, sebab mereka akan kerugian, akan hilang pelanggan orang Islam. Kalau kita semua bersikap gitu, dia ada kesannya, ada kesan, mungkin dia tak akan jual. Jadi kita ni kalau boleh tidak dapat kita kata memasukkan orang kepada Islam, sekurang-kurangnya mendesak dia supaya menjaga hati orang Islam. Itulah sepatutnya tindakan kita. Dari segi kebijaksanaannya sepatutnya begitulah. Tapi dari segi seperti kata tadi, asas dia tu adalah halal untuk kita, kalau selagi kita beli yang halal. Dan orang yang macam cashier tadi, itu haram tu kalau kata. Cuma haram tu pendapatan dia bukan kerana dia jual arak saja, yang lain-lain pun dia hanya penjaga saja. Tetapi ketika dia ambil harga kerana benda haram, dia berdosa juga. Jadi secara umumnya dalam situasi itu, kalau dia kedai itu juga menjual benda-benda yang halal, jadi secara umumnya pendapatan dia tu syubhah. Jadi jumlah kita kata dia dapat gaji, kita katakanlah contohnya 1,000. Dalam 1,000 tu berapa banyak bahagian sebagai upah jual arak? Mana nak tahu, dia sudah bercampur bau dah. Jadi syubhah. Yang syubhah ini Nabi SAW sudah bagi panduan kepada kita supaya kita elakkan. Itulah sepatutnya sikap orang Islam. Kalau tidak, dia terlibat dengan haram. Yang membeli, yang menjual, yang menjadi khadam, macam tadi penjual tadi, cashier tadi, yang membuat, semuanya terlibat kalau benda haram. Itu yang pertama, ya. Soalan yang kedua berkenaan dengan kurban ni, mana lebih baik? Pada saya kedua-duanya boleh dipilih. Kedua-duanya boleh dipilih. Kalau sebabnya begini, kalau kita simpan, dia tidak segar daging itu. Dia orang miskin ni, kadang-kadang kita tak fikir, kita duduk di tempat yang senang ni kan, kita tak fikir sampai begitu sekali, orang susah kan. Tapi kalau kita tahu hakikat sebenarnya, setengah-setengah tempat tu susah, sampai dia bertahun-tahun tak pernah makan daging sekali pun. Begitu keadaannya. Bertahun-tahun pun, 2 tahun sekali nak bertemu daging pun tak ada. Yang kita boleh makan setiap hari itu, kepada mereka 2 tahun pun tak dapat. Jadi kalau ada yang segar, itu baik juga. Kalau ada kemudahan lah, ada kemudahan, ada yang bersedia untuk pergi ke sana, itu pun boleh juga. Tapi kalau kita buat macam ni, kita kata kita tinkan, masuk dalam kilang, proses, kemudian boleh tahan lama lagi, dan boleh hantar ke jauh lagi tempat, tidak perlu kita bersusah payah pergi, boleh juga. Ataupun dengan cara kita hantar yang sejuk beku tadi, dalam bentuk itu seperti yang diimport daripada luar negara tu lah. Kita kata daging import, kita katakan itu sejuk beku, boleh, tidak dalam bentuk sardin, tidak dalam bentuk kari dan sebagainya, tidak dalam bentuk itu. Mereka boleh buat sendiri. Bila dapat, boleh masak sendiri mengikut kesukaan mereka. Itu pun boleh. Yang pentingnya kita fikir untuk mereka itu. Semuanya cara itu dibolehkan. Tapi kalau pergi tadi, mungkin tidak semua mampu, dia perlu belanja yang lain pula. Perlu belanja yang lain pula. Dan mungkin tidak rata kalau kita buat begitu, kita pergi satu tempat saja, tuju situ saja. Sedangkan orang Islam banyak lagi dunia lain. Jadi saya rasa kalau dengan cara lebih terancang, lebih teratur dan lebih jimat, kalau kita hantar dengan cara tadi melalui pos, boleh digunakan. Ataupun kalau ada agensi tertentu yang boleh bawa barang-barang ini, boleh kita ambil manfaatnya. Itu semua boleh digunakan berdasarkan hadis ini. Boleh simpan, boleh buat bekal, boleh bagi kepada orang lain, boleh makan sendiri, boleh semua. InsyaAllah. Allah.
Di sini ada beberapa soalan yang menarik. Satunya, adakah benar di dalam Bukhari ada hadis menyatakan tentang Nabi SAW menyuruh meminum kencing unta bagi sembuhkan penyakit? Apa pandangan Maulana tentang hadis ini? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, benarkah kisah tentang berlakunya kemarau yang panjang dan teruk di Mekah? Kemudian Abu Talib membawa Nabi yang masih kecil ketika itu, yang ketika itu masih kecil, ke Kaabah, lalu meletakkan Nabi di atas Kaabah, lalu hujan turun dengan lebat. Itu soalan yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan penyusunan Al-Quran. Siapakah yang bertanggungjawab membuat susunan, memberi nama surah, memberi tempat wakaf? Kenapa tidak surah Iqra diletakkan di permulaan surah? Itu ada 2-3 soalan di sini. Soalan yang pertama, iaitu adakah benar ada di dalam Bukhari hadis yang Nabi suruh minum air kencing unta itu? Jawabnya benar. Bukan dalam Bukhari saja, dalam kitab-kitab lain pun boleh dikatakan hampir semua kitab hadis lah. Ada kitab hadis yang besar-besar sikit lah, ya, ada sebutkan cerita ni. Cumanya dari segi benarkah Nabi bermaksud suruh mereka minum air kencing itu? Itu ada khilaf sebenarnya. Hadisnya tidak kita kata qat'i. Dari segi maknanya itu tidak qat'i. Dengan sebab itu ada khilaf, kan? Bagi orang yang mengatakan memang Nabi suruh, iaitu isyrabu min albaniha wa abwaliha, itu minumlah sebahagian daripada susu dan air kencingnya. Jadi berdasarkan zahir hadis itu, setengah-setengah ulama mengatakan air kencing unta, ini kesimpulan yang mereka buat, air kencing binatang yang halal dimakan, unta ke kambing ke apa ke, binatang yang halal dimakan tidak najis, kata mereka. Termasuk yang berpendapat begini Imam Bukhari sendiri, Imam Malik, ramai termasuk. Memang air kencing itu tidak najis. Kalau najis takkan Nabi suruh minum. Dan dari segi asas perubatan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, dia tidak menggunakan bahan-bahan yang najis untuk penyembuhan. Bermakna air kencing itu tidak najis. Kalau tidak, Nabi tak guna benda najis untuk menyembuhkan penyakit. Sebab banyak lagi bahan-bahan yang halal yang tidak najis boleh menyembuhkannya. Jadi bila dia kata dia letakkan air kencing itu bersama-sama dengan susu yang memang halal, bermakna ia pun tidak najis. Bila tidak najis, bolehlah. Soal kita berselera atau tidak berselera itu soal lain. Kemudian ada keperluan untuk berubah atau tidak berubah, itu cerita lain. Itu asasnya. Setengah-setengah ulama mengatakan boleh dalam keadaan dipastikan ia dapat menyembuhkan, tapi ia tetap najis juga. Ini yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Dia pegang memang najis. Air kencing, walaupun air kencing binatang yang halal dimakan, najis juga. Tapi boleh minum jika doktor yang pakar, yang memang ahli, boleh dipercayai, mengatakan air kencingnya itu menjadi penawar untuk penyakit sekian-sekian. Jadi Rasulullah SAW, oleh kerana dia seorang Nabi, walaupun dia bukan seorang doktor pakar, terkenal sebagai doktor pakar dan ada kliniknya sendiri, tapi umat faham bahawa apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau benda tu haram, benda tu najis, tiba-tiba dia suruh juga, bendanya mesti ada penawar di situ. Jadi dalam keadaan dengan maksud untuk berubat, boleh walaupun najis. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan sebenarnya Nabi SAW tidak suruh mereka minum air kencing. Tidak suruh. Sebenarnya Nabi SAW suruh minum tu susu saja. Yang kencing tu dia suruh hidu bau saja. Jadi
dalam bahasa Arab ni dia banyak penggunaan dia macam tu. Misalnya orang Arab kata alaftuha tibnan wa ma'an barida. Saya memberi makan kepada unta saya, binatang ternakan saya, tibnan, jerami sebagai makanannya, dan air sejuk. Saya memberi makan kepada unta saya jerami dan air sejuk. Yang diberi makan sebenarnya jerami saja, air sejuk tu minum, bukan makan. Tapi dia letakkan bersama. Maksudnya saya memberi makan kepada unta saya jerami, dan saya memberi minum kepadanya air sejuk, gitu. Tapi diringkaskan, maka jadi seolah-olahnya air sejuk itu pun diberikan sebagai makan juga, diberi makan juga sebagai makanan juga, padahal itu minuman. Ini dalam bahasa Arab penggunaannya ada begitu. Dalam bahasa Melayu tak ada, itu soal bahasa lah. Cuma dia salah faham. Mereka itu salah faham. Nabi suruh dia ni minum susu saja. Air kencing unta itu hidup baru saja, duduk di kawasan unta tu. Bila dia kencing berangin, mereka menghidu. Itu jadi penawar. Sebab rawatan dia tidak semesti minum dan makan. Ada kalanya dengan dapat bauan, itu pun boleh sembuh juga penyakit. Mereka salah faham. Mereka pergi minum kedua-dua. Tetapi minum pun jadi juga. Tapi itu secara kebetulan. Bukan Nabi SAW suruh minum air kencing. Ini pendapat yang ketiga. Itu pendapat yang ketiga. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang mengatakan air kencing unta itu tidak najis, mana boleh. Apalagi dia jadi penawar pula di situ, boleh. Tetapi mengikut ahli-ahli perubatan Yunani, sebenarnya dia kata tidak syarat minum juga, dapat bau dia sudah cukup dah. Tapi kalau minum, mujarab lagi. Ibnu Sina dalam kitab dia, dalam kitab perubatan dia sebut, kalau untuk orang lelak, asma, air kencing keldai, baik, itu salah satu penawarnya, air kencing keldai. Jadi kalau keldai ini boleh makan ke tidak? Kalau tak boleh, maka air kencing itu najis. Kalau mengikut pendapat ulama yang kedua tadi, golongan yang kedua tadi, kalau najis pun, kalau dia tu jadi ubat, boleh. Golongan yang pertama kata tidak najis, tidak najis dan jadi ubat, lagi boleh lah. Golongan yang ketiga kata tidak, sebenarnya bukan begitu sepatutnya, hidup saja. Yang itu tu hidup baru saja, bukan suruh minum. Itu kekeliruan mereka saja yang berlaku. Tapi golongan pertama dan kedua kata, takkanlah Nabi SAW menggunakan bahasa yang boleh mengelirukan begitu. Kalau dia tidak maksudkan suruh minum, kenapa dia guna ayat gitu sampai keliru? Sepatutnya dia cakap dengan jelas, saya memberi makan kuih kepadanya dan memberi minum air jus kepadanya. Katalah dengan begitu. Boleh kan dia kata ini sampai terkeliru, sampai orang terlibat dengan benda haram, benda najis. Dia kata tak mungkin, mesti ini ada keharusan. Itulah berkenaan dengan hadis ini ya. Yang kedua, benarkah kisah kemarau? Kita kena ingat salah satu perkara, ini asas kaidah. Banyak riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang dikatakan hadis, kalau menceritakan tentang Nabi SAW sebelum kelahirannya, bahkan sebelum dilantik menjadi Rasul, kita tak boleh pegang sangat. Sedikit ada yang sahih, yang banyak-banyak tidak sahih. Ini boleh kita terima sebagai kaidah, sebagai asas, sebagai panduan. Tapi tidak mesti semuanya tidak sahih, tidak. Yang ini tidak, ini tak termasuk ya. Tak termasuk dalam yang sahih. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni dia banyak dalam kitab-kitab khasa'is Nabawiyah. Dalam kitab-kitab macam ni dia kira kumpul saja, dia tak kira sahih tidak sahih. Jadi kepada orang yang tidak faham, tidak belajar, adanya dalam kitab tu dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar pula, dia kira mestilah mereka sudah tapis. Tak begitu, jangan anggap begitu, silap kalau begitu. Jadi termasuklah cerita ni tidak sahih. Yang ketiga berkenaan dengan penyusunan Al-Quran. Jadi ringkas ceritanya,
Ini semua berdasarkan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi panduan itu dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pegang itu. Adapun orang yang mengatakan ini disusun oleh sahabat kemudian itu tak selamat, itu boleh mendedahkan Quran kepada keraguan. Yang seeloknya kita terima begitu. Walaupun dari segi tertib nuzulnya, tertib turunnya, Iqra' itu adalah yang permulaan, tapi tertib susunannya di dalam Al-Quran seperti yang kita dapati sekarang, kita kena terima begitu. Kita kena terima begitu. Terutamanya kalau kita belajar kan dari segi kesesuaian surah dengan surah, ayat dengan ayat, satu-satunya ulama-ulama sudah kaji. Walaupun Al-Quran yang ada sekarang ni disusun tidak mengikut tertib turunnya, tetapi tetap ada kesesuaiannya yang sangat mengagumkan. Seperti yang ada sekarang ni, kalau kita nak kira surah Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, semua ni surah Madaniyah, tapi kenapa di depan? Letak di depan. Walaupun begitu, nampak tak teratur? Ulama-ulama sudah buat kajian, mereka sudah tulis sekian banyak kitab, bahawa tetap ada kesesuaian, kesinambungan di antara tiap-tiap ayat, satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Jadi itu tidak akan mengelirukan. Dengan adanya panduan daripada kitab-kitab seperti ini, ia tetap tidak akan mengelirukan. Keliru itu kepada yang tidak belajar, ialah kepada yang belajar, insya-Allah dia boleh selesai. Tapi kita, oleh kerana kita tak bincangkan secara khusus benda tu, tak boleh lah kita nak bincang. Kalau bincang, dia kena satu-satu baru nampak perkaitan ayat dengan ayat, itu surah dengan surah. Begitulah secara ringkas. Wallahu a'lam. Boleh lagi? Boleh lagi. Ya. Apa? Yang sibuk-sibuk sekarang ni. Memang benda tu ada khilaf. Ada khilaf. Imam Bukhari antaranya antara tokoh yang menerima konsep istihalah. Banyak, bukan benda tu saja, banyak lagi. Kalau di Jepun kan, kemajuan dia, teknologi dia, dia buat siling daripada najis manusia, tapi berapa tahun pun tak bau, tak ada apa-apa perubahan, dia jadi benda lain, suku sakat. Dalam keadaan itu kita tak ada pun, kalau dia tak cerita, kita tak tahu pun itu najis, tahi manusia. Tak kan? Dan kalau kita curahkan air dan sebagainya, dia tak akan keluar yang asal, dia hilang dah, sudah jadi benda lain. Itulah yang dikatakan istihalah. Kalau sampai peringkat itu, bukan silir saja, lantai pun boleh. Kita nak sembahyang di atasnya, tak ada jadi masalah, sebab dia sudah bertukar. Antara dalil yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ialah darah kijang yang kemudiannya bertukar menjadi kasturi, kan? Tak ada dah bau asal dia tu, yang hanyir, yang apa sifat darah tu kan, tak ada. Dia telah bertukar menjadi kasturi. Kasturi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, sahabat-sahabatnya pakai, disebut di dalam sekian banyak hadis sebagai sesuatu yang istimewa, menjadi sesuatu yang istimewa, padahal asalnya daripada najis, darah najis. Tapi bila bertukar, itulah konsep istihalah. Imam Bukhari guna itu sebagai dalil dia. Dan kita tengok arak tu sendiri cukup daripada arak, mesti kena melalui arak dalam prosesnya. Lepas tu baru jadi cuka. Tak ada cuka yang tidak melalui proses jadi arak dahulu. Itu pun istihalah. Konsep yang sama juga. Jadi benda-benda macam ni, kadang-kadang kita terlalu sensitif sangat dengan suatu perkara tu, jadi sehingga kita tak nampak dah benda-benda lain. Banyak lagi kaedah dalam syariat ini, banyak lagi. Cumanya ialah seperti yang kita maklum, kalau kita sudah tahu dah ini daripada babi, kenapa yang kita nak ambil yang itu? Tak ada pilihan lain, tak ada alternatif lain. Kalau ada, kita sebaiknya pilih yang lain lah. Itulah cara yang lebih cermat. Tapi kalau nak kira sekadar perbahasan ulama, memang luas lagi. Tapi lebih cermat, lebih baik
kita macam tadi juga lah, kita mendesak biar orang kafir tahu kita ni sensitif benda ni, kita nak yang lebih suci, sehingga mereka pun terpaksa buat. Kalau kita tak pandai, mereka akan sediakan gelatin yang halal. Macam di New Zealand, di Australia, mana-mana kan syarikat besar-besar yang mengekspor daging, semuanya dia kebanyakan dimiliki oleh orang bukan Islam, tapi dia tahu orang Islam tak akan makan kalau tak sembelihan secara halal. Dengan sebab itu dia terpaksa. Itulah kita sepatutnya mendesak orang kafir itu secara tidak langsung, biar dia tahu apa orang Islam. Orang Islam bila dia pegang kukuh. Jadi di tempat-tempat seperti itu disembelih oleh orang Islam juga. Dia terbuka, siapa nak pergi tengok boleh tengok. Jadi kenapa kita larang? Bukan kerana toke dia ataupun tuan dia itu tidak Islam maka jadi tidak halal. Tidak. Dia masalahnya yang jadi tidak halal itu kerana tidak disembelih oleh orang Islam. Kalau disembelih oleh orang Islam, tak apa, kita boleh makan. Itu hukum kita tu, ada tempat-tempat yang luas. Kita sepatutnya kena mendesak. Atau kalau kita boleh buat sendiri, kita pandai, kita buat sendiri lah. Majukan cara kita sendiri, jelatin yang tentu tak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang khilaf, itu kan lebih baik. Begitulah. Wallah. Asalnya sekadar itu. Ada lagi? Boleh. InsyaAllah. Saya tak menua. Kalau sekarang kita Malaysia perjalanan ke Kalang, jadi kalau antara mula, adakah kita boleh pergi, kalau kita asal nak pergi ke Kalang untuk mula, tapi kita masuk tidak niat untuk Paiklah, tapi kita dah masuk Mekah, kita baru niat untuk Paiklah, ada keluar ke Tanah Haram, kita niat Paiklah. Kali ini dibolehkan. Kalau tamu keduanya kalau perempuan, jadi kalau kita pergi Madinah dan dia nak pergi Mekah, dia sebelum dia pergi Hijrah, dia tahid. Sebelum apa? Sebelum Hijrah, Ihram. dia tahid. Dan dia terpaksa ikut kerja, terpaksa dia kena ikut pergi ke Mekah juga. Adakah dulu dia berniat ataupun dia pergi ke Mekah juga, yang di Mekah dia dah suci baru dia pergi ke Tanah Haram, dia niat Islam. Tiganya pertanian bersyarat. Apa? Niat bersyarat. Adakah ini hanya untuk buat untuk apa? Untuk apa? Niat syarat adakah hanya untuk perempuan, bukan untuk lelaki? Bersyarat macam mana? Hanya untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Bersyarat macam mana, saya tak faham. Dan syarat dia ini namanya dia tahlul tu apabila tak halal untuk teruskan ya. Jadi ada beberapa persoalan di situ ya. Yang pertama tadi berkenaan dengan ihram, bolehkah kita setelah masuk dalam tanah Arab tu kita tidak berihram daripada miqatnya lah, begitu sebab tak boleh betul. Kita keluar, boleh keluar, keluar ke tanah Arab pakai ihram di situ boleh, tak perlu balik ke Malaysia yang jauh ni, tak perlu. Kita saja masuk Mekah, kalau kita niat kita tak pakai ihram, tak pakai ihram, tapi masih masuk Mekah kita tak boleh. Dia kena daripada miqatnya, bermula daripada miqatnya yang terdekatkan ada, jadi kita pergi situ, ikut cara dia begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan apa tadi? Perempuan yang dia datang ke sebelum pranikah, jadi dia ikut daripada dia masuk kaya. Adakah dia perlu berniat juga ataupun dia pergi ke masa dah di Mekah boleh? Mana kena tangguh lah. Tangguh. Mana dia boleh pergi masuk Mekah tanpa tak apa, boleh pergi. Begitu. Yang ketiganya boleh niat bersyarat. Adakah niat bersyarat tu hanya boleh. Lelaki pun sama. Ya. Itulah ringkas. Ada macam nak tanya.
Tak ada. Kalau tak ada, kita setakat tu. Pagi ni Allah.